Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-25 di bawah tajuk Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Wasatiyah bermaksud pendekatan yang sederhana, seimbang, adil dan cemerlang dalam setiap tindakan. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Maksudnya ialah begitulah kami jadikan kamu sebagai umat yang wasatan, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul itu pula menjadi saksi kepada kamu. Ini merupakan ayat yang menceritakan kepada kita tentang konsep wasatiyah, kesederhanaan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT di muka bumi ini. Seterusnya kita lihat kepada beberapa prinsip. Di sini didatangkan 4 prinsip wasatiyah. 4 prinsip wasatiyah itu, yang pertama ialah kesederhanaan. Sederhana ni bukan bermakna sederhana kita ni tak nak lebih, biarlah sikit-sikit pun itu sederhana. Tak, kesederhanaan memberi maksud melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Itu makna kesederhanaan. Kita boleh lihat kesederhanaan ini dalam beberapa aspek. Pertamanya ialah menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh tanggungjawab. Kita bukan buat average gitu je. Kita buat dengan cara yang terbaik, dengan tanggungjawab yang penuh. Yang kedua, memenuhi syarat dalam menjalankan tugas tersebut. Kita buat tanggungjawab kita dengan tugas kita tu kita dah tunaikan dengan penuh syaratnya, mematuhi arahan dan proses dalam menjalankan amanah yang dihadapkan atau ditugaskan kepada kita. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Semua perkara tadi kita sandarkan kepada satu dalil, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Iaitu mereka yang apabila menginfakkan harta mereka, mereka tidak boros. وَلَمْ يَقْتُرُوا, dan mereka juga tidak kedekut. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, dan sifat mereka dalam berbelanja itu di antara kedekut dan juga boros. Inilah kita panggil sebagai orang yang sederhana dalam pendekatannya. Aspek wasatiyah yang kedua, iaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan di sini ialah keseimbangan itu memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Kita pertimbangkan ketiga-tiga aspek tersebut. Dari sudut rohaninya, kita melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan cara yang terbaik. Menghayati Al-Quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh. Maksud menghayati Al-Quran, hayah maknanya hidup. Menghayati maknanya kita hidup ini selari dengan Al-Quran. Kita hidup ini selari dengan kehendak dan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita jadikan kehidupan kita itu berteraskan Al-Quran. Itu maknanya kita menghayati Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang ketiganya, melakukan ibadah dengan ikhlas. Ini melibatkan hati, melibatkan apabila kita lakukan ibadah itu, kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada gaji, kita ada upah, tetapi upah itu tidak menggugat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudut jasmaninya pula ialah mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Makanan yang kita makan tu makanan yang baik. Makanan yang baik dari sudut
kandungan-kandungan yang ada dalam makanan itu boleh menjamin kesihatan tubuh badan kita. Berehat setelah penat bekerja. Berehat. Bila mana kita penat, kita berehat. Dan yang ketiga ini memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Memenuhi keperluan diri kita. Dari sudut kesihatannya, riyadahnya, apa semua sekali itu hendaklah kita tunaikan supaya tubuh badan kita berada dalam keadaan yang optimum, dalam keadaan yang sentiasa sihat, boleh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut aklinya, kita jaga akal kita dengan menjauhi barang perkara yang dilarang, yang boleh merosakkan akal, seperti dadah dan juga arak. Yang kedua, menggunakan akal sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu. Yang ketiga, gunakan akal untuk memacu diri dan masyarakat serta meningkatkan pembangunan dalam negara. Jadi, ketiga-tiga aspek rohani, jasmani dan juga akli ini perlu dijaga dengan baik supaya kita menjadi umat yang wasatan, umat yang sederhana. Sudah Ustaz sebutkan tadi, sederhana bukan bermakna kurang ataupun bukan bermakna kita tidak melakukan secara terbaik, akan tetapi sederhana itu kita buat terbaik tapi kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita inginkan tadi kita gambarkan dengan dalilnya ayat yang selalu kita baca, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Di antara mereka ada yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkan, berikan kepada kami di dunia ini dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami inginkan kebaikan. Wa qina, dan jaga kami, lindungi kami, azaban nar, daripada azab api neraka, ya Allah. Yang ketiga, aspek kesederhanaan, aspek wasatiyah yang ketiga ialah keadilan. Adil ini maksudnya meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Adil bukan bermakna sama rata. Adil ini kita lakukan sesuatu sesuai. Kalau suasana, sesuai dengan suasana. Kalau masa, sesuai dengan masa. Kalau tempat, sesuai dengan tempat. Kalau orang, sesuai dengan orang. Apa sahaja kita buat, mesti bersesuaian. Maka ini dinamakan sebagai keadilan. Aspek keadilan ini kita boleh lihat dengan menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerima. Orang yang layak, maka dia dapat. Itu namanya adil. Kita menafikan orang yang kelayakan bagi orang yang layak untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya zalim. Yang kedua, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Kita walaupun dalam beribadat, kita jangan terlampau dalam beribadat pada Allah sehingga kita tidak mampu untuk berbuat begitu. Mungkin pada satu hari, dalam satu hari yang tertentu kita mampu buat terlalu banyak ibadat. Menunaikan solat sebagai contoh sampai 100-200 rakaat dalam masa satu hari. Mungkin kita mampu buat untuk beberapa hari, tetapi dalam hari-hari berikutnya kita akan kecundang. Jangan pula kita tidak melakukan ibadat. Akan tetapi ambillah dengan cara yang wasatan, dengan cara yang sederhana, dalam keadaan yang kita mampu untuk lakukan dalam tempoh yang lama atau berpanjangan, sehingga ke akhirnya ataupun sehingga kita ini dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek keadilan kita boleh lihat dalilnya ialah ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dan janganlah menjadikan kamu tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keadilan kerana perasaan benci kamu kepada seorang. Ada urusan peribadi yang kamu rasakan, kamu benci kepadanya, maka kamu tidak berlaku adil kepada mereka.
Allah nyatakan i'dilu, lakukan keadilan itu. Huwa aqrabu littaqwa, kerana keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, dari sudut prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, prinsip wasatiyah yang keempat ialah kecemerlangan. Iaitu pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta berkeyakinan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri umat yang cemerlang ialah melakukan kebaikan seperti memakmurkan bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan. Yang kedua, mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Yang ketiga, menggunakan kekayaan di dunia untuk mendekatkan atau mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Terbaik itu adalah kerana kamu ini menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 4 prinsip yang ada dalam wasatiyah. Jika kamu mungkin ditanya tentang bagaimana seorang pelajar boleh mengaplikasikan wasatiyah dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar, maka kemungkinan kamu boleh nyatakan dengan memberikan penyataan bahawa seorang pelajar menghayati konsep wasatiyah ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Mengikut peraturan-peraturan, mengikut disiplin-disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya bukan sahaja dalam bentuk akademiknya, akan tetapi dalam bentuk syakhsiyah diri, dalam bentuk kepribadian yang unggul, untuk kita menuju kepada kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebelum Ustaz sudahi, jangan lupa untuk kamu semua subscribe dan juga share video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kamu dan juga orang lain yang menonton nanti. Jadi aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.